السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bertemu pada tengah hari ini, alhamdulillah. Sementara kita tunggu untuk salat zuhur, kita isi waktu kita sebentar untuk mereka yang berada di dalam surau dan juga seluruh warga IJN yang mengikuti kita secara online dalam Zoom. Jadi mudah-mudahan waktu ini kita dapat gunakan, ambil manfaat. Sama-sama kita menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, topik yang kita nak bincang hari ini ada kaitan dengan situasi yang berlaku sekarang ni. Kerana pada bulan lepas pertemuan kita, mana sebulan lalu telah berlaku kalau orang panggil apa, serangan dan sebagainya terhadap orang-orang di Palestin. Lebih kurang sebulan yang lalu lah, 7 Oktober, hari ini 8 November. Maka hampir sebulan telah berlaku peperangan di antara Palestin dan juga Israel lah. Sehingga hari ini antara isu-isu yang dibincangkan dalam peranan kita sebagai seorang Muslim, orang bincang tentang masalah boikot. Orang bincang masalah boikot, tak makan, ada setengah tak makan McDonald, ada setengah tak makan KFC, ada setengah macam-macam lah. Sampai-sampai bermacam-macam isu di kalangan netizen. Jadi pada waktu ni, saya nak bincang sudut pandang yang lain, bahkan boikot yang sebenar, yang mana kita sebagai orang Islam dengan Yahudi dan Kristian ni memang senantiasa diminta oleh Allah untuk kita berlawanan, bertentangan, boikot mereka. Tapi bukan sekadar boikot pada soal ekonomi, perniagaan, dan lebih umum daripada tu, Allah Ta'ala ajar kita dalam surah Fatihah. Setiap hari kita baca, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam surah Fatihah tu Allah jelaskan lagi, bukan sekadar Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta Allah tunjukkan kepada kita jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang Islam. Jalan Nabi, jalan para salihin, jalan para syuhada, jalan siddiqin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jelas. Itu jalan yang kita kena pilih. Dan Allah Ta'ala sambung lagi dalam surah Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kalau kita baca dalam tafsir, orang-orang yang dimurkai Allah ni siapa? Yahudi. Orang-orang yang sesat ni siapa? Nasrani. Makna setiap hari kita minta dengan Allah, Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan orang Islam,
jalan Nabi, jalan Siddiqin, jalan para syuhada, jalan orang saleh. Dan aku tak nak kalau boleh ya Allah, janganlah jadikan aku ni orang ikut jejak langkah Yahudi, jejak langkah Nasrani. Sebab mereka ni dimurkai Allah dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu berlawanan, bertentangan dan dalam bahasa yang lebih orang panggil up to date hari ni, boikot terhadap Yahudi dan Nasrani ni bukan dalam soal ekonomi semata-mata. Maka kita sebagai orang Islam mesti berlawanan dengan sifat-sifat yang ada pada mereka. Kerana kita minta dengan Allah supaya kita tidak ikut jejak langkah mereka. Baik. Oleh kerana itu, mesti kita tahu menjadi kewajipan bagi orang beriman, dia buat checklist narai apa sifat orang-orang yang Allah beri nikmat. Sifat orang muttaqin ni macam mana? Banyak sangat dalam Quran. Yang ni mungkin sesi lain yang kita kena bincang. Sebagaimana kita juga kena tahu sifat dan ciri-ciri orang yang kita nak elakkan diri daripadanya. Kita kadang-kadang bab makanan, minum. Dalam Quran, Allah tak larang kita makan sembelihan ahli kitab. Tapi Allah minta supaya kita berlawanan dengan ciri-ciri mereka. Bab makan, Allah Ta'ala kata, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Jelas dalam Quran, makanan ahli kitab halal bagi kamu. Sebagaimana makanan kamu halal bagi mereka. Hari ni kalau orang Islam, dari sudut hukum, jangan bincang sensitivity dah. Dari sudut hukum, kalau seorang pergi ke US, ke UK, dia tak jumpa makanan halal. Dia minta kosher, makanan Yahudi. Halal ke tidak boleh makan tidak? Dari sudut hukum, boleh dia makan. Dari sudut hukum, sensitif tu tak lain. Tapi yang lebih utama daripada bab makan minum ni adalah karakter Yahudi. Sifat orang Yahudi yang Allah sebut dalam Quran supaya kita bertentangan dengannya, dan kita mesti tahu checklist apakah sifat-sifat Yahudi yang ada dalam Quran yang Allah sebut dan kita kena bertentangan dengannya. Ini boikot yang paling utama yang kita duk minta setiap hari, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Hari ni kita bab makan minum sensitif. Tapi bab macam mana kejahatan Yahudi terhadap agama, macam mana mereka melawan Rasul, macam mana mereka sampai membunuh Rasul, macam mana mereka buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak redha, benda ni kita tidak letak dalam kamus. Sehingga ada orang bab boikot, tapi salat fardu 5 waktu masih lagi gagal. Saya cerita ada seorang jemaah saya. Dia kata anak dia duk tengah prepare, ustaz, belajar Muay Thai. Sebab apa? Kalau berlaku jihad, dia kata dia siap ilmu seni bela diri, belajar Muay Thai. Saya tanya mak dia, anak tu salat 5 waktu cukup tak? Mak dia kata ada lagi hak tak cukup. Saya kata Islam takkan menang dengan pejuang macam tu. Jadi saya nak kata hakikat untuk boikot tu di mana? Saya bukan anti kepada siapa nak boikot, itu cerita. Tapi yang paling utama hakikat ialah memboikot mereka bertentangan atau berlepas diri dari sifat-sifat yang ada pada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang terbatas ini, ada lebih kurang, bila dikumpulkan daripada Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi, disenaraikan lebih kurang 16 ciri-ciri Yahudi yang ada dalam Quran. Antaranya lagi, kalau nak sebut semua sekali banyak. So kita sebut ciri dia dan kita kena bertentangan dengan dia. Ini boikot nombor 1. Baik, kita sebut dalam masa berapa minit kita ada.
Sampai pukul apa? 1.45. Okey. Dan ni 1.22. Ada lebih kurang 20 minit. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat Yahudi yang pertama Allah Taala sebut. Bukan Allah Taala sebut, pernah kita ambil sebagai yang pertama. Dia dalam Al-Quran, juzuk yang ke-6, surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala kata, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara. Poin nombor 1, Yahudi sangat benci kepada orang Islam. Quran kata macam tu. Yahudi sangat benci kepada orang Islam, dan mereka dengan kebencian mereka terhadap orang Islam sama dan bergabung dengan orang-orang yang menyembah berhala atau orang-orang musyrik. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku. Orang yang paling benci kepada orang Islam, Yahudi dan orang musyrikin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ma'idah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita balik. Hari ni mana-mana orang Islam, tengok orang Islam, apa kena ada dalam sifat dia. Kalau Yahudi benci orang Islam, kita kena cinta kepada orang Islam. Jumpa mana-mana orang Islam, hari ni kita ada masalah dalam mencintai saudara seagama. Sebab depan mata kita ada bermacam filter. Ada filter paling utama tempat kita, filter politik. Islam sama Islam, tapi kerana berbeza fahaman politik, kita saling benci membenci. Kita tak letak kasih sayang kepada Islam sebagai nombor 1. Menyebabkan kita lemah. Sedangkan itu sifat orang mukmin. Ada orang filter dia kerana kenegerian. Sama Islam bergaduh sebab apa? Negeri lain-lain. Sedangkan Allah Ta'ala sebut orang mukmin bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. 1. Banyak lagi, ada 15 lagi nak sebut. Nak syarah salah satu takut tak sempat. Sifat yang kedua, Yahudi. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Musa dengan Yahudi tentang sembelih lembu. Dia tanya daripada lembu warna apa, buat berapa, umur berapa, begini. Difahami daripada ayat Quran ni, saya tak baca ayat, surah Al-Baqarah, maklum semua kita tahu. Sifat yang kedua Yahudi ialah banyak soal dalam urusan agama. Bila Allah suruh sesuatu, dia tak kata sami'na wa ata'na. Sebaliknya dia kata sami'na wa asaina. Kita dalam urusan agama, kalau benda Allah suruh, jangan banyak tanya. Allah suruh mencintai orang mukmin macam kita kata tadi. Kalau Allah Ta'ala tak kata, kita kena kata, ya Allah. Hari ni banyak sangat isu di kalangan kita orang Islam saja. Tuan-tuan tahu Nabi SAW sebut, hak Muslim ke atas Muslim ada 6. Bagi salam, mesti jawab salam. Orang bersin, kata Alhamdulillah, kita kata Yarhamukallah. Dia sakit, kita ziarah. Dia ajak kenduri, kita pergi. Dia buat salah, kita tegur. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kadang-kadang tak usah cerita hal lain lah. Bagi salam, kita fail dah. Yet kita kata kita mencintai sesama Muslim. Selisih pun tak mandang. Dan jauh lagi lah kita nak balas dengan Yahudi ni. Sama Islam pun soft kita belum lagi bersatu. Jadi nak boykot nombor 1, boykot sifat Yahudi. Kita bersifat dengan sifat orang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ni banyak soal dalam urusan agama. Kita, Allah Taala sebut dalam Quran,
Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin dan mukminah tak patut bila Allah dan Rasul bagi tahu sesuatu dia kata tak apalah, itu Allah kata, aku nak buat yang lain daripada tu. Ada tak orang mukmin sifat dia begitu? Sepatutnya tak ada. Tapi bila mereka meninggalkan firman Allah, mereka jadi lemah. Di saat lemah itulah orang boleh memperkotak-katikkan mereka. Boikot sifat yang kedua. Jangan banyak songeh dalam soal agama. Orang ajak solat berjamaah di masjid. Tengah-tengah isu macam ni, patutnya penuh masjid. Tapi kita kalau orang ajak sembahyang berjamaah di masjid, alamak aku ada urusan lah begini melana. Orang tak ajak perang lagi, ajak salat berjamaah di masjid pun kita tak boleh kata sami'na wa ata'na. Bila dengar hayya 'alas salah, panggilan salat, siapa ajak? Allah. Tok Bilal dia tu ke azan je. Tuan punya panggilan tu siapa? Allah. Kan kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini. Maknanya bila muazzin kata hayya 'alas salah, siapa yang seru? Bukan dia panggil, dia melaungkan saja. Panggilan tu milik siapa? Milik Allah. Tapi bila kita dengar seruan azan, tak usah kata nak pergi jihad, panggilan azan pun tak boleh nak jawab dah. Nak lawan Yahudi kat mana? Nampak tak tuan-tuan? Semangat saja, motivasi saja tak cukup. Semalam saya bincang dengan seorang. Dia ni orang Syria, duduk di Dubai. Dia banyak handle masalah problem-problem di company yang bermasalah. Dia masuk 2-3 bulan, dia set up balik dan dia keluar. So bila kita kata cerita begini masalah ni, dia kata I don't believe in motivation. Aku tak percaya bab motivasi. Sebab apa? Motivasi tidak boleh menyelesaikan masalah. You kata you good, hebat, pergi kerja 2-3 hari, semangat saja tak cukup. You must have skills, dia kata. Mu kena ada skill macam mana nak handle. Motivasi saja tak cukup. Kita orang Islam kata semangat. Tapi amalan kita tak kuat, kita tak boleh. Okey. Itu sifat yang keberapa? Yang ke dua kan? Yang kedua baru. Yang baru kedua baru ni. Ya ilaha illallah. Banyak songeh ni. Bab sembahyang Jumaat kita kata dia, banyaklah soalan kita. Padahal solat 5 waktu je pun. Nah. Perangai mereka yang ketiga. Yahudi ni dia suka ubah Alkitab. Kitab kata A, dia kata B. Kitab kata B, dia kata C. Dia tak ikut panduan Alkitab. Malah dia ubah Alkitab. Nah, dia ubah. Sehingga hari ni kalau kita tengok Yahudi baik, Kristian pun baik, banyak yang berucap di kalangan mereka adalah rabai mereka. Mereka tak guna pun kitab mereka. Orang Islam hari ni, kalau kita nak ikut ustaz kata, tiba-tiba kita tak cross check dengan apa yang Quran kata, lama kelamaan sifat Yahudi itu berjakit ke orang kita. Tuan-tuan tahu tak? Hari ni ramai di kalangan orang yang kadang-kadang dia datang mengajar, dia tak bawa ayat Quran pun. Cerita je, tok syekh dia begitu, tok syekh dia begini, tok guru dia begitu, tok guru dia begini. Orang kata ada dah datangkan satu ayat Quran sebagai hujah dan dalil. Tak ada. Tuan-tuan hati-hati, ini sifat-sifat yang ada pada mereka, tahriful kitab. Mereka mengubah Alkitab. Bahkan dia baca kitab ikut selera dia. Kita sebagai orang Islam, nombor satu, rajin baca Quran. Faham makna Quran, beramal dengan inti Al-Quran. Nak boikot Yahudi, ni Quran kita. Selama kita tak kembali kepada Quran, orang Yahudi sengih yang tengok kita.
Dia gelak je tengok. Pasal apa? Dia tahu kekuatan kita ada pada berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sifat mereka yang seterusnya. Sebab dalam nota ni tak ada numbering, jadi saya pun seterusnya je lah. Tuan-tuan mungkin boleh tahu tengok. Yang seterusnya, mereka ni pengecut. Sebab apa pengecut? Mereka ni terlalu cinta kepada dunia. Yahudi ni dia takut mati. Oh, Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, wallahu alimun bizzalimin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Adalah surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Allah Ta'ala kata, Yahudi ni dia kata, dia ni masuk syurga. Akhirat nanti Yahudi yang akan dirahmati Allah. Allah Ta'ala kata mudah, katakan kepada Yahudi, kalau betul akhirat tu milik Yahudi, maka bercita-citalah untuk mati. Dan kalau mati, berpindah alam akhirat, masuk syurga lah Yahudi. Tapi Allah Ta'ala kata, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ abadan. Dia tak akan bercita-cita nak mati. Pasal apa? وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. Sebab mereka, hijau mereka, menguruskan dunia semewah-mewahnya. Hari ini tuan-tuan tengok, semua kekayaan dunia, banyak proksi dia, Yahudi. Tak pelik pasal Allah Ta'ala kata, memang mereka nak pada dunia. Kita baca cerita Rothschild dan sebagainya, semua teori-teori habis semua tu. Company-company besar dan sebagainya, milik kekuasaan orang Yahudi. Memang patut, pasal apa? Sebab kerja mereka untuk dunia. Orang mukmin, kerja mereka untuk akhirat. Batu yang boleh lawan mereka hari ni, popok di Gaza tu. Gaza tu dia tak mikir rumah macam mana. Dia senyum rumah dia hancur. Kita Allah baik bocor sikit tak boleh hidup, tak boleh semayang jemaah dah. Pagar rosak je. Allah tak lagi semayang berjamaah pasal pagar rosak. Motor tak boleh nak start, pergi jalan kaki, boleh pergi masjid dekat je, tak pergi dah. Wah, kau buat hari ni tak sebab ni semangat ke boikot sebenar ni, nak boikot. Ini ciri yang kita kena berlepas diri daripadanya. Jangan terlalu menjadi cinta dunia. Sebaliknya letaklah akhirat sebagai panduan dan juga sebagai keutamaan bagi kita. Sehingga mereka ni takut mati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pengecut mereka ni. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Yahudi tak akan perang dengan kamu melainkan dalam qura muhassanah, kampung yang ada kubu. Au min wara'i judur, ataupun di sebalik dinding. Sebab tu dia berani lawan tank nak kata kebau kan ni. Kalau berdepan dengan orang-orang Islam, dengan batu pun dia lari. Dia sifat. Tapi selama kita orang beriman, cinta akhirat, tak takut pada mati, tak cinta kepada dunia lebih, cari dunia untuk akhirat, sehingga kita sanggup gadaikan urusan dunia demi akhirat, kita kuat. Tapi kalau kita sanggup gadaikan akhirat untuk dunia, lemah kita. Sifat yang seterusnya, mereka ni suka kepada tipu daya, menipu. Suka sangat. Sama'una lil kadhibi akaluna lis suht. Cakap suka dengar benda bohong, makan suka makan benda haram. Maknanya makan harta manusia secara batil.
Tak boleh kita tengok macam mana dia pergi duduk di tanah Palestin, dia rapah macam tu je. Sehingga orang kata, if I don't steal, somebody else come and steal, dia kata. Kalau aku tak curi tanahmu ni, orang lain mari curi, baik aku curi. Dia punya tahap pemikiran betul sebagaimana Quran kata. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Suka dengan cerita pembohongan dan mereka suka makan as-suhtin, makanan yang haram. Makanan bak sembelih ni bagus. Dia sembelih betul, kosher tu halal. Tapi bak makan riba, bak makan secara batil, bak curi harta orang, bak rampah harta orang. Ini sifat yang ada dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam ayat yang lain surah Al-Maidah Allah Taala sebut, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht. Oh, cepat sangat mereka ni galebak benda dosa, benda permusuhan, makan benda haram, cepatnya mereka ni Yahudi ni. Labi sama kanu ya'malun. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan sifat Yahudi ni kalau suka makan harta secara batil. Kita orang Islam jaga makan minum. Hukum halal, halal. Tapi masalah kita cari makanan ada logo halal. Buat kerja tentang cara yang halal, tu masalah je. Ada je duit kopi. Duit kopi tak ada logo halal. Dia ada pala agung je. Sama je duit halal dengan duit tak halal. Duit kopi ke, duit pelincir ke, duit rasuah ke, sama je. Dia tak ada cok halal situ. Kalau tiba-tiba duit bawah meja, ambil-ambil tengok ada cok tak halal. Dia tinggal tu. Tapi tak, masalah tu kita cari logo halal bak makan minum. Bak kasbul halal. Cari rezeki secara halal. Yang ni sifat Yahudi, dia suka sangat benda-benda gini. Baik, sifat Yahudi yang seterusnya, khianat. Khianat. Tipu dan khianat. Oh, bak khianat ni sanggup sangat berat ni. Allah Ta'ala kata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Tak ada nak terjemah. Tapi sampai khianatnya mereka racun Nabi Muhammad. Mereka pernah tunggu di tepi-tepi lorong nak hempak batu ke atas Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad lalu di celah-celah lorong di tempat tinggal mereka. Sifat Yahudi seterusnya, mereka ni hati keras. Keras hati dia, Allah Akbar. Kita ni tengok orang ni, hai sedihnya. Dia tak ada istilah tu. Dia tengok budak mati, dia happy je. Dia ada tepuk tangan, bom pum macam kita tengok bunga api, dia bom orang. Tuan-tuan rasa sebab apa? Sebab dalam hati dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Disebabkan dosa-dosa mereka, hati mereka jadi lebih keras daripada batu. Kita orang Islam
Jangan duk ikut perangai. Lama-lama buat maksiat, buat tu hati kita jadi keras. Hak paling bimbang baru ni Ustaz Nadir. Ustaz Nadir dia cerita, kita ni kalau tengok video Palestin, jangan tengok lama-lama tu kita jadi kalih. Kita jadi suka kepada tengok benda-benda bom, kecederaan. Dia kadang-kadang dia ada satu mental kita ni, penyakit mental. Kita suka tengok aksiden bukan sebab nak tolong, kita suka tengok aksiden. Kalih dah jadi. Berhenti nak tengok aksiden. Apa aksiden? Aksiden. Tapi apa yang kita buat dengan aksiden? Tak ada apa. Kita tengok video-video Palestin, tengok. Sekejap. Apa yang kita buat? Doa pun tak ada. Lama-lama hati kita jadi keras. Lembutkan hati. Baca Quran, zikir, istighfar, doa kepada orang Islam kita. Boikot hati yang keras dan segala amalan yang mengeraskan hati. Sebagaimana yang berlaku pada Yahudi. Kemudian, ni sifat yang seterusnya. Dua sifat yang ada dalam Yahudi juga ialah qaumun maghrurun mutakabbirun. Dia ni sombong. Tak ingat. Sombong memang sombong tahap dahsyat. Sombong Yahudi ni, sehingga dalam Quran dia kata apa? Tak akan masuk syurga selain daripada Yahudi Nasrani, orang lain masuk neraka belaka. Yahudi Nasrani masuk syurga. Dalam surah Al-Maidah Allah Taala kata, Yahudi kata, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi Nasrani kata, kami ni anak emasnya Allah. Dahsyat tuan-tuan. Padahal dia duk lawan ni. Duk mengaku anak emas Tuhan, tapi dia sendiri lawan hukum Tuhan. Sampai ke satu tahap, sifat mereka Allah Ta'ala sebut, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka bunuh nabi-nabi. Kalau setakat orang Islam biasa ni, pada dia tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita kalau mereka bunuh Nabi, kita kena apa? Kita kena kembali kepada Nabi. Beriman dengan apa yang Nabi buat. Beramal dengan apa yang Nabi suruh. Tentang kasih sayang kita sesama Muslim. Tentang kecintaan kita kepada akidah. Tentang membebaskan diri daripada syirik dan seumpama dengannya. Okay. Sehingga mereka ni datang Nabi itu dia kenal dah. Tak tahu dia Yahudi ni dia bukan tak tahu, dia tahu. Fatimah pula dah. Apa tu? Isteri Nabi tu binti Huyai, siapa? Bin Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ni dia bangsa Yahudi asalnya. Ayah dia Huyai bin Akhtab, pembesar Yahudi. Bila Nabi sampai ke Madinah, tuan-tuan, bila Nabi sampai di Madinah, ayah dia dengan pakcik dia dengar masa tu dia rumah. Ayah dia tanya pakcik dia, tu kau Nabi hok kata dalam Taurat? Jawab dia pakcik dia, huwa. Dia memang dia, sama dalam Taurat. Lepas tu dia bincang, habis tu macam mana? Kata dia Huyai, ayah kepada Safiyah, apa yang ada dalam hati aku, sekarang ni aku akan musuhi dia. Dia tahu tapi dia tetap memusuhi. Sehingga Allah Ta'ala kata apa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Dia tahu ni Nabi ni sifat tahu dah. Tapi bila datang Nabi, dia memusuhi Nabi tersebut. Kita orang Islam janganlah perangai lagu tu. Kalau ada orang ajak kita lawan Nabi, tinggalkan sunnah, buat benda hak Nabi tak suruh, buat benda bertentangan dengan ajaran Nabi, tolong boikot hak ni juga. Amalan-amalan pelik dalam masyarakat yang tidak diajar oleh Nabi, yang ni kena boikot. Kerana apa? Islam tidak akan kuat dengan amalan-amalan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Buat, orang panggil pesta,
hantar apa lagi? Dia panggil sajian, letak di busut, hanyut di sungai, minta dengan jin, tabur pulut kuning, berah apa. Macam-macam. Minta tolong dengan makhluk-makhluk selain daripada Allah. Minta dengan pokok besar, minta dengan tu. Tuan-tuan, Islam tak akan kuat dengan benda-benda tu. Sebab tu geng-geng orang kata ilmu silat kebal lah, berapalah. Orang tertikam, tolak begitu, orang terpelanting. Ini semua Islam tak akan menang dengan ilmu-ilmu macam ni. Sebab ilmu ini tidak diajar oleh Al-Quran. Kalau tuan tengok orang pung tolak orang terbang. Dia pergi dak Palestin ni. Tak ada. Pasal apa? Itu bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang sungguh. Cedera, pedang kena, luka, gigi patah, topi besi pecah. Tak ada seorang pun sahabat Nabi mendakwa dia belajar ilmu kebal. Tiba-tiba kita kata, kita kena belajar ilmu kebal biar lawan Yahudi tak kalah. Sembang ya tuan-tuan. Islam tak akan kuat dengan ilmu-ilmu mengarut lagu tu. Jadi kita ni conclusion apa tuan-tuan? Kembali kepada Islam yang sebenar. Boykot kita bukan bab soal makan minum sahaja. Rokok yang dikatakan haram sejak 1995. Hari ni kalau betul-betul nak boykot, tinggalkan benda yang haram. Tinggalkan sifat Yahudi. Kembali kepada sifat-sifat orang Islam dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Itu yang dapat sampai saya sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mohon maaf kalau ada sedikit terkasar bahasa, tersilap bicara, mengguris perasaan sesiapa. Tidak ada yang panggil maksud daripada semua ni, melainkan kita kembali menjadi hamba yang beriman, dan dengan itulah kita mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada saudara kita dan juga kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.